Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama Ustazah Faridah. Ustazah nak mengajar kamu uh, akhlak tahun 3, iaitu pelajaran yang pertama, menziarahi orang sakit. Sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Sama-sama ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, murid-murid sekalian, murid lihat gambar apakah ini? Cuba tengok gambar apa ni? Ini adalah gambar menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Okey. Kalau kita ada dengar ada orang sakit di jiran kita, kita boleh pergi menziarahi orang sakit. Tetapi sebelum kita nak pergi menziarahi orang sakit, kita mesti tahu adab-adab kita macam mana. Apa yang patut kita buat sebelum kita nak pergi ziarahi orang sakit. Okay, kita tengok dulu ya, apa dia adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Apa dia adab-adab ketika menziarahi orang sakit? Okay, kita tengok yang pertama. Tengok. Sebelum kita nak pergi menziarahi orang sakit, kita kenalah memilih waktu yang sesuai untuk kita pergi berziarah. Kena pilih waktu yang sesuai. Bukannya boleh pergi ikut suka hati kita je kita nak pergi masa mana. Itu tak boleh. Sebab ada waktu-waktu yang sesuai untuk kita pergi menziarahi orang sakit. Waktu mana yang paling sesuai agak-agaknya, murid-murid? Okay, waktu yang paling sesuai adalah pada waktu petang. Waktu tengah hari tak sesuai untuk kita pergi melawat. Sebab waktu itu orang nak makan dan nak berehat. Okay, waktu petang lah yang paling sesuai ataupun pada waktu pagi. Okay. Yang kedua, adab-adab kita ketika kita nak pergi menziarahi orang sakit, yang kedua ialah memendekkan waktu ziarah. Kita hendak memendekkan waktu kita pergi ziarah orang sakit tu, sebab orang sakit tu tak boleh nak sembang lama-lama. Kan kita kena bagi masa untuk dia untuk berehat. Kita hendaklah pendekkan waktu ziarah, janganlah kita sembang sampai orang kata bilalah dia nak balik. Itu tak boleh. Okey. Kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ialah kita mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Apabila kita pergi melawat, kisahlah rakan kita ke, saudara kita ke, apabila kita berjumpa dengan dia, kita hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik bagi dia semangat. Itu kan. Sebab sakit itu adalah datang daripada Allah. Okay. Sakit itu datang daripada Allah. Kita hendaklah bersabar. Itulah kita mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Okey, yang keempat. Berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Kita tak boleh bercakap kasar dengan orang yang sakit. Kadang-kadang orang sakit ni dia hati dia terlalu sensitif. Kita hendaklah bercakap dengan suara yang lembut dan sopan. Itu yang keempat. Kita tengok pula yang kelima, iaitu mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Inilah adab-adab kita ketika kita pergi menziarahi orang sakit. Dan yang terakhir, memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah dan bersangka baik kepada Allah.
inilah adat-adat kita ketika kita pergi menziarahi orang sakit. Lagi sekali saya baca yang pertama, kita hendaklah memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Yang kedua, memendekkan waktu ziarah. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Yang keempat, berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Yang kelima, mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Dan yang keenam, memberikan kata-kata nasihat supaya bersabar, tabah, bersangka baik kepada Allah. Itulah adab-adab kita ketika kita nak pergi menziarahi orang sakit. Okey, kita tengok pula. Masa kita pergi menziarahi orang sakit, ada doa dia kan. Kita tengok tak doa menziarahi orang sakit macam mana. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nasi azhibil ba'sa rabbin nasi wa antash syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okay. Dengan menyebut asma Allah, iaitu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kesusahan Engkau adalah Zat penyembuh. Tiada kesembuhan malaikat daripadamu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali. Inilah doa ketika kita pergi menziarahi orang sakit. Kita tengok pula tentang fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Apa fadilat? Fadilat ni adalah kelebihan. Apa kelebihannya? Kalau kita ni pergi menziarahi orang sakit dengan cara yang beradab. Iaitu yang pertama disukai oleh Allah dan Rasul. Allah suka orang yang macam ni. Yang kedua, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang ketiga, dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Yang keempat, dimurahkan rezeki. Itu dialah kelebihannya kalau kita pergi menziarahi orang sakit. Yang kelima, mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang terakhir sekali, kita akan dapat menggembirakan pesakit. Pesakit tu akan gembira kalau kita pergi melawat dia. Dia rasa suka, dia rasa seronok, ada orang ingat kepada dia. Itulah kelebihannya. Itu kelebihan. Fadilat adalah kelebihan dia. Apa kelebihannya kalau kita pergi ziarah orang sakit? Disukai oleh Allah dan Rasul. Itu kelebihan dia. Allah suka. Dapat ganjaran pahala. Allah bagi pahala lagi kepada kita. Dan kita dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Allah bagi kita murahkan lagi rezeki. Mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat menggembirakan pesakit. Itu adalah fadilat dia. Akibat dia pula. Kita tengok akibat dia. Andainya kita tidak beradab ketika kita pergi ziarah orang sakit. Yang pertama, biasalah tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Allah tak suka kalau kita tak beradab. Yang kedua, tidak mendapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, menyusahkan hati pesakit. Dan yang keempat, mengguris hati keluarga pesakit. Okey, setakat ini sajalah saya dapat huraikan tentang adab-adab kita pergi menziarahi orang sakit. Saya harap awak dapat membaca, dapat faham dan baca sampai ingat. Dan boleh bagi faham. Lepas ni saya akan bagi latihan pula. Okay. Hanya setakat ini sajalah pelajaran kita dan kita akan sambung lagi pada hari lain. Semoga murid-murid semua dapat faham dan membacanya dengan berulang-ulang kali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.